keadaan dia macam tu, kita kena redha lah, kan? Dengan takdir Tuhan ni, mungkin ada hikmah dia sebalik apa perkara yang berlaku dekat kita ni. Engkaulah perwira di medan derita, merentasi ranjau kehidupan dengan harapan. Kampung Pegawai Alor Janggus, Alusta, Kedah. Bersamamu kali ini menyelami kisah Hayati Zainul, 46 tahun, dan suaminya Abdul Rahman Abdullah, 47 tahun, yang mengalami kesempitan hidup bersama keluarganya. Pada awal 2019, Hayati disahkan pakar perubatan Hospital Sultanah Bahiyah Alusta. Dia mengalami kanser payudara tahap 4. Kini, Hayati bergantung kepada rawatan kemoterapi di rumah. Nak buat macam mana, dah kena dekat kita macam tu, apa-apa pun kita kena hadapi jugalah. Kan? Apa tanggungjawab kita macam mana pun kena buat juga. Biar letih, biar apa pun kita kena juga. Dengan anak sekolah, nak pergi ambil, pergi hantar dengan isteri duduk lagu tu, nak balik, nak masak lagi, kalut juga. Rumah tangga yang mereka bina 18 tahun lalu dikurniakan 4 orang cahaya mata. Nurabiatul Adawiyah, 17 tahun, Muhammad Alif Anik, 11 tahun, Muhammad Alif Firas, 7 tahun, dan Muhammad Alif Farhan, 6 tahun. Abdul Rahman tetap bekerja demi membesarkan anak-anak mereka yang masih bersekolah. Pada masa yang sama, terpaksa memberi perhatian kepada isterinya. Sayang isteri tu macam mana kita sayang dia dari awal, macam tu kita sayang. Anak isteri Zopa, kalau boleh nak hidup semati gitulah. Tapi macam mana dia, keadaan dia macam tu, kita kena redha lah, kan? Dengan takdir Tuhan ni, mungkin ada hikmah dia sebalik apa perkara yang berlaku dekat kita ni. Kadangkala Hayati akan berasa lemah seluruh anggota badan dan terasa mual, kesan daripada ubat kemoterapi. Ubat antibara yang diambil pada setiap pagi ini menyebabkan Hayati kesakitan dan perlu ditenangkan. Menurut Abdul Rahman, dia terpaksa menunggu isterinya pulih terlebih dahulu sebelum dia boleh melakukan kerja-kerja lain. Saya macam duk buat dah lah. Kita ikut saranan pihak doktor lah. Kan? Apa yang doktor sarankan kat kita, yang mana terbaik kita ikut. Itu je. Cara kampung ni pun ada jugalah sikit-sikit kan. Usaha, itu nama dia usaha. Setiap hari, Hayati perlu melakukan senaman fizikal bagi mengurangkan kesan sampingan daripada rawatan kemoterapinya. Menurut Abdul Rahman, jika Hayati tidak melakukan senaman ini, dia akan kelihatan lesu, kemurungan dan emosinya sering terganggu. Nasihat doktor, dia suruh kita banyakkan support perempuan lah. Semangat, dia dari segi semangat, dari segi bermacam keadaan, ikut keadaan lah semangat dia macam mana kan. Kadang-kadang dia tak larat, kita kena support dia. Dia semangat, dia macam semangat patah, kita kena pulihkan semangat dia, bagi semangat dia. Suruh minta dia berjuang untuk anak-anak kan. Macam itulah. Hampir 5 tahun, Hayati berjuang melawan penyakit kanser yang dialaminya dan hingga ke saat ini, dia mengalami keguguran rambut.
Hayati menerimanya dengan hati yang terbuka. Inilah kesan sampingan daripada pengambilan ubat kemoterapinya. Bagi Hayati, suaminya banyak membantu dia berjuang dalam melawan penyakit ini dan berusaha menyara keluarga mereka. Macam mana pun kena usaha juga, walaupun terpaksa berhutang ke orang pun kena usaha juga. Nak buat macam mana? Benda tu kena. Kan, harus kadang adalah adik-beradik pun ada bantu juga. Tapi tak banyak lah. Cakap ni macam tu lah. Macam saya kata kalau tak ada guna usaha kan. Otiak juga lah. Tiap hari ke mana pun dia ada juga. Medan derita, di medan. Nak buat macam mana dah kena dekat kita macam tu. Apa-apa pun kita kena hadapi jugalah. Kan? Apa tanggungjawab kita macam mana pun kena buat juga. Biar letih, biar apa pun kita kena juga. Jika tidak bekerja pada sebelah pagi, Abdul Rahman akan cuba meluangkan masa untuk memasak dan makan bersama anak-anaknya. Namun, jika dia perlu keluar bekerja, anak sulungnya akan mengambil alih tugas Abdul Rahman dalam menyediakan makanan untuk ibu dan adik-adiknya. Abdul Rahman hanya mampu melakukan kerja-kerja kampung supaya dia tidak terikat dengan masa. Kerja yang boleh memberikan dia ruang untuk menguruskan isteri dan anak-anaknya. Hayati bersyukur kerana mendapat seorang suami yang mampu menjaga anak-anak mereka. Yalah, memanglah letih sikit. Dulu ada isteri, ada orang perempuan boleh bantu juga kita. Sekurang-kurangnya kita pergi ambil sekolah. Di rumah ni tak payah buat apa, dia ada. Dan ni teruk dah sikit. Apa nama sekolah pun kena pergi ambil, pergi hantar. Masak pun kena. Sebab dia tak boleh bangun lagi. Nur Rabiatul Adawiyah, anak sulung dalam keluarga ini. Seorang pelajar tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Alor Janggus dan dia bercita-cita untuk menjadi seorang doktor pada suatu hari nanti. Nur Rabiatul berharap keadaan ibunya yang sakit tidak menjadi batu penghalang buat dia dan adik-adiknya berjaya dalam pelajaran. Kalau boleh dia, kita nak dia sampai ke Menara Gading lah. Walau macam mana keadaan pun kita kena usaha lah. Itulah janji mak dia dengan dia sama sekali dengan saya lah. Bila dia nak pergi sampai mana pun kita akan usaha lah bagi dia boleh pergi. Cakap mampu lah. Untuk menampung perbelanjaan keluarga, Nur Rabiatul membantu bapanya membuat kuih karipap. Mereka mula berniaga kuih karipap ini semenjak ibunya jatuh sakit. Usaha ini sekurang-kurangnya dapat menampung kos rawatan susulan ibunya. Ujian hidup yang ditakdirkan untuk Abdul Rahman dan keluarga sama sekali tidak mematahkan semangatnya untuk terus berusaha bagi mencukupkan keperluan hidup mereka. Dia sedar tanggungjawabnya sebagai suami dan sebagai seorang bapa mesti ditunaikan selagi mana dia mampu bekerja. Bantu Osman ni lah. Benda yang boleh bantu ni, perempuan yang sakit. Tu buat kerja kampung. Macam tu lah. Meracun ke apa yang dan lah. Macam tu lah. Dalam kepayahan seharian, Abdul Rahman tetap keluar mencari rezeki.
Dengan upah yang tidak seberapa, Abdul Rahman mengambil kerja untuk meracun 1 ekar sawah padi. Baginya, selagi ada kerja dan dia mampu untuk melakukannya, dia tetap berusaha demi kelangsungan hidup. Mendengar kisah Abdul Rahman sekeluarga, Syarikat Faizah Sendirian Berhad berbesar hati menyantuni keluarga ini. Wakil Syarikat Faizah Pengurus Cawangan Zon Utara Ahmad Tarzidi Ahmad Tamzi hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini. Sedikit sebanyak pastinya dapat memberi keceriaan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras Faizah Emas antara beras terbaik keluaran Syarikat Faizah Sendirian Berhad sesuai untuk Abdul Rahman sekeluarga yang memerlukan makanan berkhasiat. Tuan, saya sampaikan buku pengasas beras Faizah, Puan Hajah Faizah sendiri, di mana buku ini menceritakan liku hidup dan rahsia kejayaan dengan hanya bermodalkan RM4 sahaja, mampu memberi motivasi kepada kita semua untuk terus berjaya lah. Cik, di sini saya sertakan cek sumbangan daripada Syarikat Faizah Sendirian Berhad untuk membantu pihak cik dan keluarga sekali lah. Di medan derita, di medan. Yalah, memanglah letih sikit. Dulu ada isteri, ada orang perempuan boleh bantu juga kita. Sekurang-kurangnya kita pergi ambil sekolah. Di rumah ni tak payah buat apa, dia ada. Sekarang ni teruk dah sikit. Apa nama sekolah pun kena pergi ambil, pergi hantar. Masak pun kena. Sebab dia tak boleh bangun lagi. Allah menguji hamba-Nya mengikut kemampuan mereka. Bagi Nur Rabiatul, adik-adiknya belum lagi mampu memahami masalah keluarga mereka. Masalah kewangan yang tidak mengizinkan dan situasi kesihatan ibu mereka. Dia pun okey juga, banyak membantu kita di rumah juga. Kadang tu petang sikit saya letih, dia ada, dia boleh tolong. Okey, dia okey, tak ada masalah. Lah ni kalau boleh saya tak nak ganggu dia lah. Bagi dia tumpu kat pelajaran ni. Menyedari kesusahan hidup keluarga ini, Timbalan Pengurusi Persatuan Cancer Survivors Malaysia, Datuk Roy Faizal Razali Chong menyampaikan sumbangan keperluan persekolahan kepada anak-anak Abdul Rahman. Menurut Datuk Roy Faizal, mereka terpanggil untuk membantu keluarga Abdul Rahman setelah mengetahui Hayati menghidap kanser dan mempunyai 4 orang anak yang masih bersekolah. Datuk Roy Faizal juga akan memastikan anak-anak ini tidak tercicir daripada pembelajaran. Keluarga Abdul Rahman dan Hayati turut diraikan dengan jamuan makan tengah hari. Menurut Datuk Roy Faizal, Persatuan Cancer Survivors Malaysia sentiasa peka dengan pesakit barah dan sedia membantu mereka yang memerlukan. Okey, kami CSM terpanggil dan prihatin apabila kami mendapat tahu
keluarga Abang Man. Abang Man ni beliau tiada pendapatan tetap dan dapat pula isteri beliau tengah mengalami kanser tahap 4. So apa yang kami buat sebagai rakyat Malaysia, kami cuba meringankan beban dengan memberi sedikit sumbangan kepada anak-anak beliau dari segi kelengkapan sekolah dan sebagainya. Dan kami CSM mendoakan semoga isteri cepat sembuh dan Abang Man dapat pendapatan supaya boleh menyara keluarga dengan lebih baik lepas ni, insyaAllah. Menyedari kesusahan dan kesempitan hidup keluarga Abdul Rahman, Pegawai Khas Kanan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Muhammad Azam Abdul Majid Elias Abdul Aziz hadir menziarah keluarga ini. Menurut Muhammad Azam, usaha murni dan kebajikan telah lama dilaksanakan di sekitar daerah Alur Janggus, khususnya bagi membantu orang kurang upaya dan keluarga asnaf. Namun, kepekaan masyarakat setempat untuk mengambil tahu keadaan sekeliling adalah amat penting bagi menangani permasalahan yang dihadapi. Kerana pesakit kanser ni, di samping kita bantu dalam bentuk material ni, dia juga perlu kepada sokongan semangat daripada jiran, saudara mara dan sebagainya lah, termasuk kita masyarakat umum. Jadi usaha yang dijalankan ini bagi saya cukup baik dan perlu diteruskan dari semasa ke semasa agar insya-Allah kita dapat bersama dengan golongan-golongan yang ditimpa musibah ujian seperti inilah. Beliau hadir membawa sumbangan barangan dapur dan wang tunai untuk keluarga ini. Menurutnya, jika terdapat maklumat mereka yang memerlukan pertolongan, beliau akan berusaha untuk sama-sama menghulurkan bantuan. Inilah tanda keprihatinan terhadap masalah dalam masyarakat sekeliling yang menjadi keutamaan untuk diatasi bersama. Berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu selagi mana kamu tidak mengasihi saudara kamu seperti mana kamu mengasihi diri sendirilah. Jadi dalam masyarakat yang timpa musibah ni, kita tak boleh tengok saja. Harapan kita macam itulah. Kalau boleh kita nak apa penyakit orang perempuan kita ni sembuh seperti sedia kala lah, macam dulu-dulu lah, tak ada masalah, tak ada sakit ni, bebanan pun kurang. Kita kalau boleh kita minta Allah Ta'ala mudahkan lah kerja kita kan, apa nama tu lah. Harapan kita nak isteri kita sembuh lah seperti macam dulu lah. Di sebalik hujan yang turun, mungkin ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Kepada penonton bersamamu yang ingin berkongsi rezeki bersama keluarga ini, boleh layari Facebook bersamamu untuk maklumat lanjut. Terus hulurkan tangan, ringankan beban.